Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah video ini akan diterangkan bertajuk sedekah. Okay, dalam sedekah ni kami akan menceritakan tentang maksud sedekah, fadilat tentang sedekah, hadis dan dalil berkaitan sedekah, dan akhir sekali pengajaran apa yang kita dapat daripada sedekah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baiklah, pertama-tama mari kita memanjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberikan nikmat-nikmat yang terlalu banyak yang tidak terhingga, sehinggakan kita juga mampu merasai nikmat Islam pada hari ini. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana dengan usaha baginda pada zaman perjuangan beliau tidak akan mampu membuatkan kita pada hari ini merasakan nilai Islam itu sendiri. Baiklah, saya Muhammad Safawi bin Suratmin, nombor matriks 20BI01020. Pada hari ini saya akan memberikan sedikit perkongsian ataupun sedikit pengetahuan mengenai satu tajuk yang mana tajuk ini merupakan satu ibadah yang sering kita lakukan dalam kehidupan seharian, iaitu adalah sedekah. Baiklah, sedekah pada umumnya apabila kita bercakap mengenai sedekah ini, sedekah adalah memberi dengan apa sahaja yang kita mahu, memberi kepada mereka yang susah. Oleh yang demikian, apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan sedekah itu sendiri? Baiklah, pertama-tama sedekah ini daripada segi bahasanya kita ambil daripada suatu perkataan Arab yang berbunyi sadaqah, yang mana tiga huruf ini bermaksud benar. Jadi secara bahasanya sedekah ini mampu dimaksudkan dengan benar. Namun dari segi syaraknya adalah sedekah ini mampu didefinisikan sebagai satu pemberian terhadap mereka yang memerlukan atas sebab mendekatkan diri kepada Allah. Baiklah, kalau kita lihat daripada segi maksud yang dinyatakan dalam syarak sedekah itu sendiri, mendekatkan Allah itu bermaksud meningkatkan keimanan. Jadi dengan meningkatkan keimanan ini, kita mengeluarkan harta, kita menginfakkan harta untuk memberikan kepada mereka yang memerlukan dengan dasar untuk meningkatkan keimanan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang hal demikian, apa yang kita dapat mengenai sedekah ini juga? Bila berkata mengenai sedekah, pasti akan ada fadilatnya, pasti akan ada dalilnya, pasti akan ada pensyariatannya. Oleh hal yang demikian, sahabat-sahabat saya akan menerangkan lebih lanjut mengenai ibadah sedekah ini. Saya akan menceritakan fadilat ataupun kelebihan-kelebihan orang yang bersedekah. InsyaAllah yang pertama, Allah menjanjikan orang yang bersedekah ini akan menghapuskan dosa-dosa orang. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang bersedekah. Janji Allah yang pertama bagi orang yang rajin bersedekah adalah sedekah itu dapat menghapuskan dosa-dosa orang yang mengerjakannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memedamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okey, yang kedua, kelebihan bersedekah adalah dapat berteduh di hari kiamat. Nabi SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang akan dapat berteduh pada hari tidak ada tuduhan di kepanasan di pada mahsyar nanti. Salah satu golongan yang mendapat tuduhan itu adalah orang yang suka bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia membunyikan amalnya itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, yang ketiga, harta tidak akan berkurang tetapi makin bertambah banyak. Itu janji Allah kepada kita.
Janji Allah yang sangat hebat bahawa harta orang yang rajin bersedekah tidak akan berkurang. Malah disedekahkan semuanya, hanya sedikit yang tersisa buat keperluan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang dengan bersedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim Ahmad. Okey, yang keempat, Allah menjanjikan kita dapat membebaskan kita dari seksa kubur. Hadis Nabi, sedekah akan memadamkan api sisaan di dalam kubur nanti. Hadis riwayat At-Tabarani. Yang kelima, terdapat pintu syurga hanya untuk orang yang bersedekah. Yang terakhir sekali ialah menjauhkan diri dari api neraka. Hadis Nabi SAW, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka boleh dengan kalimah tabiah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah antara fadilah ataupun kelebihan dan janji Allah bagi mereka yang bersedekah. Wallahu alam. Terus kepada 3 hadis tentang sedekah. Yang pertama dari Abu Musa dari Nabi SAW bersabda, wajib bagi setiap Muslim untuk bersedekah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak mendapatkan untuk bersedekah? Tidak ada harta untuk bersedekah. Beliau menjawab, berusaha dengan tangannya sehingga bermanfaat untuk dirinya dan bersedekah. Mereka bertanya, jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda, menolong orang yang sangat memerlukan bantuan. Mereka bertanya, jika ia tidak boleh melakukannya? Beliau bersabda, menyuruh untuk melakukan kebaikan dan menahan diri dari melakukan kejahatan. Maka hal itu adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Hadis kedua adalah dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas ni yang dimaksudkan adalah tangan yang memberi. Tangan yang bawah pula adalah tangan yang menerima. Okey. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu, dan sebaik-baiknya sedekah. Jika tiga merasa cukup, barang siapa menjaga kehormatan dirinya, nescaya Allah menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan An-Nasai. Yang ketiga adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali 2 malaikat yang turun. Salah satunya memohon, malaikat itu memohon, ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya. Dan satu lagi memohon, ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, hari ini saya nak berceritakan tentang dalil-dalil tentang bersedekah. Saya ambil satu saja, iaitu daripada surah Al-Fatir ayat yang ke-29 yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau orang yang mendirikan solat dan juga mereka yang menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka secara diam-diam ataupun secara terang-terang, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak akan rugi. Okay, di sini maksud dia, apabila kita bersedekah, harta itu sedikit pun tidak akan berkurang daripada kita, di mana Allah telah berjanji bahawa sedekah ini diibaratkan sebagai sebuah perniagaan yang tidak akan merugikan. Dari segi mendapat pahalanya, juga mendapat daripada apa yang dikeluarkan balik itu akan diberi lebih. Seperti kita bersedekah dan akhirnya harta itu tidak akan berkurang. 3 pengajaran daripada konsep sedekah jariah, iaitu wakaf. Okey, sedekah jariah ni merupakan sedekah yang mengalir walaupun selepas kita meninggal dunia, pahala tu masih ada dengan kita. Sebagai contoh, kita sedekahkan kursi roda di hospital dan orang yang mendapat manfaat daripada kursi roda itu, pahalanya akan kekal bersama kita sehingga kita meninggal. Okey, kita move kepada 3 pengajaran daripada konsep sedekah jariah, iaitu wakaf.
Okey, yang pertama adalah dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ia merupakan amalan yang akan kekal bersama kita setelah kita meninggal. Sebab apa? Ada 3 amalan yang akan kekal bersama kita. Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Baik, 3 amalan yang akan kekal bersama kita seperti yang disebutkan sebentar tadi. Kita move kepada poin yang kedua, pengajaran yang kita dapat daripada konsep sedekah jariah iaitu wakaf. Yang kedua adalah sedekah dapat memenuhi keperluan fakir dan miskin, anak-anak yatim dan ibnu sabil yang tak dapat mencari rezeki kerana keadaan yang tertentu. Sebagai contoh, saya bagi kisah Saidina Osman. Pada waktu Saidina Osman tu umat Islam ni kena beli air dekat seorang Yahudi ni yang mempunyai tenaga rumah. Ya, dia jual satu kantung air dengan 1 dirham. Jadi pada satu hari Rasulullah tiba di tempat telaga itulah. Rasulullah berasa dahaga dan Rasulullah membeli air tersebut kepada pemuda Yahudi itulah. Dan apa yang Rasulullah bagi tahu, sesiapa yang dapat membeli dan mewakafkan telaga rumah itu, telaga Yahudi itu kepada umat Islam, nescaya di syurga nanti dia dapat meminum air tersebut. Maksudnya dekat sini pahala wakaf tu sangat-sangat besar. Dan sehinggalah Sayyidina Osman dia membeli wakaf, dia membeli telaga rumah itu yang milik Yahudi tadi, dan dia mewakafkan kepada semua orang Islam. Dan sehinggalah dan telaga itu kekal sehingga ke hari ini. Baik, kita move ke poin yang ketiga iaitu amalan ini iaitu pengajaran yang dapat daripada konsep sedekah. Okey, poin yang ketiga adalah amalan ini menjadi impian seseorang mukmin tercapai. Ini kerana dengan amalan wakaf, seseorang berpeluang menzahirkan pengabdiannya serta cintanya kepada Allah. Dalam surah Al-Imran ayat 92 ada yang menyatakan bahawa tidak sekali-kali kebajikan kamu benar-benar sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada harta yang kamu sayangi. Maksudnya tidak lengkap lagi kebajikan kamu, sedekah kamu selagi kamu tidak sedekahkan apa yang kamu sayangi. Macam kita ambil contohlah kisah Rasulullah, dia wakafkan banyak harta dia kepada orang Islam, kepada jalan Islam. Kita ambil contoh yang simple je. Sampailah sebab apa banyak harta yang Rasulullah sayangi, Rasulullah sedekahkan kepada jalan Islam. Hebat, betul-betul hebat Rasulullah ni. Untuk kita contohi amalan dia. Baik, berikut merupakan 3 pengajaran daripada konsep sedekah jariah iaitu wakaf. Sekian daripada saya, Nur Irfan. Assalamualaikum.